Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aindah binti Cik Zakaria 1170759. InsyaAllah hari ini saya akan menerangkan berkenaan tajuk pelaburan scam. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran saya panjatkan kepada Allah kerana akhirnya saya dapat menyiapkan ibu ini. Teristimewa buat ayah dan ibu saya, sekalun penghargaan diucapkan kepada kedua-duanya atas segala sokongan dan dorongan yang diberikan. Tidak dilupakan juga kepada pensyarah saya iaitu Profesor Madya Dr. Nur Adli Rizwan Shah bin Muhammad Adli. Terima kasih atas segala tunjuk ajar dan dorongan yang diberikan. Sesungguhnya apa yang dikarang adalah berdasarkan sedikit ilmu dan pengalaman yang ingin dikongsi bersama. Dan segala kesilapan adalah daripada saya sendiri. Ilmu yang baik hanya datang daripada Allah. Justru itu, saya ingin memohon maaf jika ada penulisan saya ini tidak menepati cita rasa pembaca sekalian. InsyaAllah, penulisan ini akan diperbaiki dari masa ke semasa. Jadi, ayo kita lihat apa yang ada dalam e-book ini. Yang pertama, saya menerangkan apa itu pelaburan. Yang kedua, apa itu scam. Seterusnya, pengenalan pelaburan scam. Yang keempat, jenis pelaburan scam di Malaysia serta cara untuk mengenal pasti scammer. Seterusnya, sebab orang kita mudah ditipu. Yang ketujuh, siri aplikasi mudah alih baharu yang ada di BNM. Yang kelapan, kesimpulan dan seterusnya, rujukan. Justeru, sebelum saya menerangkan berkenaan dengan pelaburan scam, sukalah saya untuk menerangkan juga apa itu maksud pelaburan. Pelaburan bermaksud menangguh penggunaan wang pada masa sekarang untuk mendapatkan pulangan pada masa hadapan. Pertukaran wang kepada aset dengan harapan aset itu akan menghasilkan pendapatan serta memperoleh pertambahan nilai pada masa depan. Pelaburan dibuat adalah bertujuan mendapatkan pulangan yang berbentuk yang pertama, pendapatan semasa. Yang kedua, keuntungan modal atau pertambahan nilai. Pendapatan semasa ialah pendapatan dalam tempoh pelaburan seperti faedah simpanan tetap, sewa dan hasil. Manakala yang dikatakan pertambahan nilai pelaburan ialah daripada jumlah asalnya seperti kenaikan share dan peningkatan nilai premis. Sebelum seseorang membuat pelaburan, dia haruslah mengetahui pelaburan yang hendak dibuat itu berbentuk pelaburan yang berisiko rendah atau tinggi. Biasanya, keuntungan yang rendah ini adalah seperti simpanan unit amanah, manakala risiko yang tinggi dipengaruhi faktor yang tidak menentu seperti faktor politik dan ekonomi. Contoh pelaburan berisiko tinggi ialah pelaburan saham, keuangan yang mana lebih banyak pulangan. Seterusnya, kita pergi kepada apa itu scam. Scam bermaksud satu program yang cuba menipu mereka-mereka yang menyertainya demi satu tujuan yang sudah semestinya membawa keburukan atau kerugian kepada mereka yang menyertainya dan hanya membawa kebaikan dan keuntungan kepada orang-orang tertentu. Skim penipuan yang hangat di Malaysia termasuklah pelaburan wang mata digital, forex dan skim cepat kaya yang masih mengular di negara kita. Tidak lain, tidak bukan sebab utama seseorang melabur adalah untuk mengubah dan memperbaiki keuangan. Justru masih ramai yang kurang bernasib baik yang akhirnya terjebak dengan pelaburan scam. Yang pada awalnya untuk memperoleh keuntungan tetapi akhirnya malah membawa kerugian. Dicatatkan bahawa pada tahun 2019, seramai 974,301 individu yang mengalami kerugian yang mencecah 3.8 bilion disebabkan skim ini. Melihat kepada angka ini, kita boleh simpulkan bahawa betapa rancaknya pelaburan scam berlaku di negara ini. Bagi yang berminat untuk melabur, seharusnya mereka perlu lebih peka dan berhati-hati serta mengkaji dahulu sebelum membuat keputusan untuk melepaskan duit kepada pihak lain. Setelah membuat pembacaan dan penyelidikan, saya dapati terdapat beberapa jenis pelaburan scam di Malaysia. Yang pertama, pelaburan mata wang digital. Bitcoin adalah mata wang digital yang boleh dijadikan aset dan digunakan untuk pembayaran di dunia nyata. Bitcoin berbeza dengan ringgit di mana ringgit pengeluarannya dikawal dan disedia sepenuhnya oleh BNM, Bank Negara Malaysia. Bitcoin
bersifat tidak terpusat kerana pengeluarannya tidak dikawal oleh mana-mana pihak berkuasa. Disebabkan Bitcoin boleh digunakan untuk transaksi di dunia nyata, ramai yang menjadikannya sebagai aset pelaburan. Maka, muncullah golongan-golongan yang tamak yang membuat tipu muslihat. Antara tipu mereka yang paling berkesan ialah skim Ponzi Bitcoin. Modal penipuan selalunya menggunakan sistem ahli bawahan iaitu downline. Melalui sistem ini, pelabur mesti merekrut ahli baharu untuk menyertai skim ini bagi menggandakan keuntungan. Bukan itu sahaja, untuk membuat pelabur bertambah cair dan percaya, taktik ini juga selalunya menjanjikan penambahan jumlah Bitcoin tanpa perlu melabur duit. Kalau difikir-fikir dengan logik akal, bagaimana kita nak dapat pulangan kalau tidak melabur? Namun, skim ini bertambah licik apabila menggunakan orang-orang ternama dan terkenal seperti artis tempatan untuk menampakkan seolah-olah syarikatnya boleh dipercayai. Sebagai bukti, telah tersiar di akhbar 2018 yang bertajuk 30 orang dakwa jadi mangsa penipuan mata wang digital. Salah seorang mangsa, Muhammad Ali Basari 27, mendakwa dia menyertai pelaburan yang dianjurkan seorang penerbit filem tempatan yang akhirnya pelaburan itu goyah apabila proses dividen yang kerap kali tergendala dan menyebabkan dia kerugian sehingga beratus ribu. Jenis pelaburan skam seterusnya ialah skam pelaburan emas. Skim pelaburan emas menjadi pilihan utama rakyat Malaysia adalah kerana emas merupakan aset pelaburan yang paling stabil dan tidak akan rugi walaupun negara berhadapan dengan krisis mata wang. Rakyat kita sebilangannya amat suka mendengar pulangan keuntungan dalam masa yang singkat, meskipun apa yang dijanjikan adalah sangat-sangat mustahil. Makanya, pelaburan emas adalah salah satu modus operandi yang mampu menggelapkan hati si pelabur. Sebagai contoh, syarikat Ali menawarkan Abu membeli emas daripada mereka 100 gram yang menjanjikan pulangan sebanyak 200 gram dalam masa 3 ke 6 bulan. Pulangan tersebut adalah dalam bentuk emas ataupun wang. Namun, Abu tidak dibenarkan oleh syarikat Ali untuk menyimpan emas tersebut atas alasan ingin menggunakannya dalam pelaburan. Bergantung pada perjanjian Abu dengan pihak syarikat, Abu akan mendapat bayaran modal tambah dengan keuntungan secara keseluruhan selepas 6 bulan. Dan ada pula yang menjanjikan bayaran sedikit demi sedikit sehinggalah 6 bulan itu tamat. Penipuan yang saya maksudkan di sebelah ialah dipanggil emas ETA iaitu Estimate Time Arrival kerana keuntungannya sama ada dalam bentuk wang atau emas berganda hanya diperoleh selepas tarikh persetujuan antara kedua-dua belah pihak. Contoh syarikat emas yang telah menipu ramai orang ialah Darul Emas Perak Berhad. Sebelum pelabur membuat pelaburan emas, mereka haruslah mengetahui ciri-ciri syarikat yang perlu ada dalam syarikat tersebut, iaitu yang pertama, syarikat tersebut tiada masalah dengan Bank Negara Malaysia BNM. Yang kedua, tidak mengenakan iuran yang tidak masuk akal. Seterusnya, yang ketiga ialah syarikat tersebut haruslah menyediakan emas tulen mengikut grade yang dijanjikan dan bukanlah ianya emas maya ataupun ETA yang tertangguh. Keempat, syarikat tersebut tidak mempunyai reputasi buruk di kalangan pembeli maupun akhbar. Seterusnya, syarikat tersebut mempunyai kekuatan pembeli dan membeli semula emasnya iaitu dengan menjalinkan kerjasama dengan pelbagai agensi berkaitan pemasaran emas seperti Ahrani. Jenis pelaburan skam yang ketiga ialah Forex dan copy trade. Forex merupakan singkatan kepada Foreign Exchange di mana pelabur mendapat keuntungan melalui Forex trading iaitu aktiviti membeli mata wang. Sebagai contoh, kita ke money changer untuk tukar duit ringgit ke USD dan kadar currency pada ketika itu RM4 bagi 1 USD dolar. Maka kita perlukan RM400 kalau ingin menukar kepada 100 USD dolar. Beberapa bulan lepas itu, nilai ringgit kita adalah RM4.20 bagi 1 USD dolar. Jadi, kalau kita menukar 100 USD tadi, dapatlah RM420 balik. Jadi untung yang kita akan dapat ialah RM20. Begitulah kaedahnya.
Aktiviti membeli mata wang biasanya dijalankan secara online melalui platform trading seperti CopyTrade. Disebabkan pasaran forex ini aktif 24 jam sehari, jadi kita memerlukan broker forex iaitu syarikat pelaburan untuk mengendalikan aktiviti trading iaitu beli jual duit kita. Broker forex ini juga selalunya akan menasihati bila waktu yang sesuai untuk membuat pelaburan. Maka di sinilah terjadinya penipuan. Broker forex ini sangat-sangat bijak. Katakanlah ada 10 orang pelabur menggunakan khidmatnya. Dan setiap seorang pelabur itu membayar RM100 seminggu. Pelabur ini dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu kumpulan A dan B. Broker akan cakap pada kumpulan A, berdasarkan market analisis yang dah dia jalankan, pasaran forex akan meningkat iaitu bull market. Jadi, pelabur itu harus beli. Pada kumpulan B, dia cakap pula pasaran forex akan menurun iaitu bear market. Jadi, pelabur harus menjual. Apabila tiba-tiba pasaran menurun, jadinya kumpulan B untung. Kumpulan A pula mengalami kerugian dan tidak mahu lagi menggunakan servis broker ini. Tapi scammer ini iaitu broker tidak rugi apa-apa sebab dia dah bayar servis RM1,000. Dia dah dapat bayaran servis RM1,000 daripada kedua-dua kumpulan ini. Penipuan dia tidak berhenti di situ saja. Disebabkan kumpulan B dapat buat untung dan makin percaya pada broker ini, dia menyuruh ahli kumpulan tersebut untuk menarik lagi ramai orang untuk guna servis brokernya. Ahli-ahli terbaru ini digunakan untuk mengganti ahli kumpulan A yang sudah berlalu. Maka begitulah kitarannya. Sinar harian bertanggal 17 Januari 2021 melaporkan polis membekas 12 ahli sindiket tipu pelaburan saham forex. Modus operandinya sama iaitu menjerat mangsa supaya melabur dengan nilai yang tinggi dan dipercayai mereka mengaut keuntungan sebanyak RM200,000 sehari melalui pelaburan tersebut. Mereka akan membuat video secara langsung menerusi Facebook untuk menarik minat mangsa melabur di platform saham dan forex yang disediakan, kata Polis Daerah Petaling Jaya. Assistant Commissioner Nik Izani Muhammad Faisal. Menurutnya, pada permulaan, mangsa akan diberi keuntungan. Namun selepas mangsa yakin dan melabur dengan nilai yang tinggi, pasaran berkenaan akan jatuh dan mangsa mengalami kerugian. Kesemua individu berkenaan dibawa ke Balai Polis Damansara untuk siasatan lanjut mengikut Seksyen 420 Kanun Kesiasaan. Jenis pelaburan scam yang keempat ialah skim cepat kaya. Skim cepat kaya adalah satu skim di mana sejumlah wang didepositkan atau dilaburkan dan dijanjikan dengan pulangan yang tinggi dan lumayan. Lazimnya, pulangan yang dijanjikan lebih tinggi daripada apa yang ditawarkan oleh institusi keuangan berlesen. Terdapat pelbagai jenis skim cepat kaya. Antara yang terkenal ialah skim Pak Mantello dan Swiss Cash. Malah terdapat juga beberapa syarikat multi-level marketing (MLM) pada hari ini yang modus operandinya menyerupai skim cepat kaya, tetapi menggunakan label MLM untuk mengelirukan para pengguna. Oleh itu, orang ramai adalah dinasihatkan agar menjauhi sebarang pelan atau skim yang menjanjikan pulangan yang terlalu tinggi untuk dipercayai kebenarannya. Maka pelabur haruslah mengetahui ciri-ciri skim cepat kaya. Pertama, promosi memfokuskan kepada mencari dan mendapatkan downline. Yang kedua, pembayaran bonus berdasarkan kepada pencarian downline. Yang ketiga, kontrak bertulis kepada ahli tidak disediakan. Keempat, pembelian wajib produk, iaitu perkhidmatan dikenakan sebagai syarat permulaan untuk mendapat bonus. Yang kelima, penarikan diri sebagai ahli tidak dibenarkan. Yang keenam, ciri-cirinya ialah struktur pembayaran bonus ditetapkan lebih awal mengikut susunan hierarki. Ketujuh, produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh syarikat adalah tidak berkualiti dan tidak halal. Seterusnya, cara-cara untuk mengenal pasti scammer. Pertama, tidak mempunyai lesen dari Bank Negara Malaysia (BNM). Di bawah Akta Perkhidmatan Keuangan 2013, Financial Services Act atau FSA 2013 menjadi kesalahan bagi mana-mana individu untuk menerima deposit tanpa lesen. Walaupun pengeluaran wang Bitcoin tidak dikawal oleh BNM, syarikat pelaburan wang digital masih perlu mempunyai lesen untuk menjalankan aktiviti perniagaannya. Yang kedua, cara untuk mengenal pasti scammer ialah pelaburan tidak berisiko langsung.
Konsep pelaburan yang kita tahu adalah sangat mudah. Jika mahu pulangan yang tinggi, maka risiko yang diambil juga perlulah tinggi. High risk, high return. Justeru, tidak ada sesuatu perkara yang dapat diperoleh dengan mudah kecuali kita sanggup menanggung segala risiko yang bakal dihadapi. Seterusnya, yang ketiga ialah tiada pemegang amanah ataupun akaun pelaburan. Too good to be true adalah perkara yang senang untuk mengenal pasti skamer. Mengikut Bank Negara Malaysia, skim penipuan selalunya menjanjikan pulangan yang jauh lebih tinggi daripada apa yang ditawarkan oleh institusi keuangan berlesen. Selain itu, para pelabur juga mungkin tidak diberikan salinan dokumen urus niaga, termasuklah dokumen perjanjian dengan syarikat pelaburan tersebut. Selain itu, kita boleh merujuk kepada syarikat yang besar seperti ASB. Jika pelaburan seperti ASB pun mustahil untuk mendapat kadar dividen melebihi 10% setahun, mustahil bagi pelaburan yang biasa-biasa itu mampu memberi pulangan berkali ganda dalam masa sebulan. Seterusnya, kita membincangkan berkenaan kenapa orang Malaysia mudah sangat untuk ditipu. Yang pertama, televisyen dan surat khabar mengeruhkan keadaan. Kenapa saya mengatakan demikian ialah kerana setiap benda yang keluar di televisyen atau surat khabar bagi rakyat Malaysia adalah sesuatu yang betul dan boleh dipercayai. Mereka tidak tahu setiap iklan yang keluar di televisyen adalah kerana syarikat media itu dibayar. Sebab seterusnya ialah orang kita pantang dengar orang sebut untung. Senang saja untuk bagi duit mereka. Mendengar ayat pujukan seperti jangan risau aku dah 3 bulan dapat duit bulan-bulan. Menambahkan lagi keyakinan untuk melabur. Siapa yang tak mahu untung kan? Lagi-lagi dengan modal yang rendah dan pulangan yang tinggi. Ini adalah antara ayat marketing yang sering digunakan oleh mereka. Seterusnya yang ketiga ialah permintaan tinggi daripada masa-masa yang sebelum ini. Mungkin agak kelakar tetapi inilah yang berlaku. Masa yang pernah ditipu sebelum ini masih lagi tidak belajar dari pengalaman lalu. Itulah risiko pelaburan. Ada untung, ada rugi. Dengan penuh keyakinan mereka meluahkan hujah. Ini semua ujian daripada Allah. Kementerian Keuangan Malaysia telah memberi amaran bahawa waspada dengan skem produk pelaburan tidak sah, iaitu antara skem penipuan yang popular adalah skem emas, mata wang digital, saham dan perniagaan. Perkara pertama yang harus disemak adalah sama ada syarikat tersebut mempunyai lesen untuk mengambil wang daripada orang ramai. Bukan lesen daripada SSM atau lesen akuan pendaftaran syarikat Bumi Putra daripada KKM, tetapi daripada BNM, iaitu Bank Negara Malaysia. Bank Negara Malaysia telah memperkenalkan siri aplikasi mudah alih baharu iaitu MyBNM. MyBNM ini ialah pengguna boleh mendapatkan maklumat dan pengumuman terkini mengenai hal-hal keuangan di dalam negeri dan peringkat global serta amaran penting kepada pengguna berhubung dengan penipuan keuangan. Yang kedua ialah BNM MyLink. Saluran ini berkesan yang menghubungkan pengguna dengan institusi keuangan di Malaysia untuk mengemukakan pertanyaan, mendapatkan nasihat dan membuat aduan. Aplikasi ini boleh dimuat turun di App Store dan Google Play. Kesimpulannya, kita janganlah mudah terpedaya dengan mana-mana pihak yang cuba bermulut manis menjanjikan langit dan bumi. Selain itu, pelabur dinasihatkan untuk sentiasa berwaspada dengan mana-mana skim yang dipromosikan di media sosial. Akhir sekali, pelabur juga hendaklah menggunakan pelbagai saluran yang disediakan oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia seperti senarai berhati-hati alert list SC untuk mengesahkan kesahihan pelaburan dan status individu berkenaan. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.